أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, Selangor Darul Ihsan Malaysia, ahli jawatan kuasa Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, EJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, ada Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kabare moga-moga diparingi waras, amin insya-Allah. Wis madang oporong katorone kayu ngelih wae. Sing ngelih insya-Allah madang nang syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik, insya-Allah kita nak sambung pengajian kita kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani karangan Syekh Syidi Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan ambil bicara orang menjadi ukuranmu. Jangan ambil bicara orang menjadi ukuranmu. Wahai ulam,
Jika engkau mahu dadamu lapang, hatimu baik, jangan sesekali mendengar apa kata orang. Dan jangan mempedulikan bicara mereka itu. Apakah engkau tidak tahu bahawa mereka itu tiada redha dengan pencipta mereka? Bagaimana boleh mereka redha denganmu? Tidakkah engkau tahu bahawa kebanyakannya mereka tidak berakal, tidak berhati dan tidak mempercayai? Bahkan sepanjang masa mereka berdusta dan tidak berkata benar. Ikutlah orang yang tidak mengingat apa pun selain kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mendengar selain kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berhati selain kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabarlah menanggung penganiayaan manusia kerana semata-mata hendak mendapatkan redha Allah. Bersabarlah atas bala bencana yang diuji olehnya kepadamu. Inilah cara Allah mendidik para hamba-Nya yang terpilih dan yang banyak ibadahnya. Dia cuba memutuskan mereka dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mencubai mereka dengan berbagai-bagai jenis bala dan bencana serta kesusahan supaya dunia dan akhirat itu menjadi sempit buat mereka. Mula dari bawah arasnya menurun ke lapisan bumi untuk memfanakan kewujudan mereka. Sehingga apabila telah fana kewujudan mereka, diwujudkan mereka semula sekali lagi buat zatnya dan bukan untuk selain dia. Didirikan mereka dengan zatnya bukan dengan selain dia. Diolahnya semula sebagai kejadian yang baru sesuai seperti bunyi firman berikut, ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian kami bentukkannya semula sebagai kejadian yang baru, maka berkat Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, jangan kita ambil bicara daripada orang yang bukan ahlinya. Kerana ilmu itu adalah sebahagian daripada agama, maka perhatilah dengan siapakah ilmu itu kita memperolehnya. Kerana dia akan menentukan bagaimana agama kita. Lebih-lebih lagi kawan. Bila kita kawan kita akan memberi cadangan, memberi nasihat. Maka perhatikanlah siapa kawan kita kerana dia akan menentukan agama kita. Seperti mana Rasulullah jelaskan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Penting untuk kita memilih sahabat, memilih kawan. Seterusnya, untuk supaya dada kita ni lapang, kita hendaklah membulatkan hati kita hanya meletakkan pergantungan, pengharapan, kepercayaan kita kepada Allah semata-mata. Sesiapa yang meletakkan kepercayaannya kepada makhluk, dia hanya menambahkan beban kekecewaan dalam hidup dia. Ayah-ayah sekalian, kalau ayah-ayah meletakkan pergantungan pada duit, sampai masa duit ini akan membebankan kita. Yang akan memumetkan kita. Sampai masa kita dah nak mati, kita teringat duit kita banyak, tak sempat infak. Kalau kita mati, lagilah semua nak kena tanya depan Allah Ta'ala. Sebab itu, dunia ni ada dengan tak ada, akhirnya sama. Ada anak dengan tak ada anak, akhirnya sama. Ada pencen dengan tak ada pencen, akhirnya sama. Macam mana boleh sama, Ustaz? Mana sama orang ada pencen dengan tak ada pencen? Masuk dalam kubur, ada tak orang kat kubur menangis sebab tak dapat pencen masa hidup? Tak ada. Menangis sebab tak ada amal. Tak ada orang dalam kubur menangis sebab tak dapat pencen. Orang kat kubur menangis sebab tak dapat jawatan. Tak ada. Dunia ni cuma cobaan. Dapat ujian, tak dapat ujian. Tapi mana lagi ringan ujiannya adalah bila mana tak dapat dunia. Sebab kalau dapat, dia beban. Beban dunia, beban akhirat. Kecuali bagi orang yang menggunakan kelebihan jawatan harta itu untuk dimanfaatkan ke jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita bukan kosong. Bukan saja-saja. Tuan-tuan,
Saya bagi analogi. Kita kerja di sebuah syarikat. Kita pun bagi tahu bos, rumah saya jauh. Bos tu kata jangan risau. Kita ada kuartus penempatan untuk pekerja. Okey? Lagi apa lagi? Kita juga ada sediakan kenderaan. Ada bas. Okey? Ya. Apa lagi dia bagi kemudahan-kemudahan, macam-macam kemudahan. Ya, ada kantinnya, boleh makan. Ya, saya lapor macam mana? Ada kantin. Saya nak berak macam mana? Ada tandas. Apa lagi apa masalah? Yang penting awak boleh kerja. Ya. Jadi tuan-tuan di sekalian, bos tu bagi kenderaan tu tujuannya apa dia? Supaya kita boleh pergi kerja. Bukannya kita bawa pergi guna kenderaan tu pergi Langkawi berjoli tak pergi kerja. Disediakan kuartus supaya kita boleh pergi kerja. Bukan dah sediakan kuartus malah turu 24 jam sebulan tak pergi kerja. Itu dah tak betul lah tu. Macam itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan nikmat ni, Allah Ta'ala bagi harta, Allah bagi rumah, Allah Ta'ala bagi surau, Allah Ta'ala bagi masjid, Allah Ta'ala bagi kedai, Allah Ta'ala bagi makan minum. Tujuannya untuk beribadah mentaati Allah. Bukan saja-saja. Itu dia. Bukan bila dapat harta untuk sombong. Tapi dapat harta tu ada tujuan dia. Allah bagi boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh berjalan. Bukan saja-saja. Tapi orang tak tahu tujuan, maka dia leka. Dia lupa. Hakikat Allah bagi pinjam tu bukan saja-saja. Allah bagi pinjam. Kita boleh bernafas bukan saja-saja. Allah bagi pinjam nyawa ni bukan saja-saja. Allah bagi boleh melihat bukan saja-saja. Allah bagi masjid dekat Masjid At-Taqwa ni bukan saja-saja. Bukan azan hayya 'alas solah, bukan saja-saja tu, suruh datang. Betul ke betul? Itu dia. Allah bagi kemudahan. Ya? Allah Ta'ala bagi anak, bagi isteri, Allah bagi nikmat bekerja. Kerana tuan-tuan di sekalian, yang bekerja, bersyukurlah. Berapa ramai orang yang mana dia tak dapat kerja. Yang kerja merungut, penat kerja. Berapa ramai orang yang nak kerja tak dapat kerja. Dah kerja, merungut. Yang ada anak, merungut. Berapa ramai orang tak ada anak. Dah ada anak yang dibuang pun ada. Ini dia. Bapak di sekalian, hidup ni banyak mensyukuri nikmat. Apa yang kita dapat, alhamdulillah. Tak sama. Rezeki kita tak sama macam orang lain. Yang tu ada helikopter. Yang tu gaji besar. Yang tu rumah besar. Yang tu tanah banyak. Ni depan saya ni rezeki tak sama. Yang ni dah pergi haji 2 kali. Pergi umrah 3 kali. Kan tak sama kan? Yang ni isterinya 2. Kita isteri 1. Yang ni dah kahwin. Yang ni dah kahwin lagi. Dah kahwin lagi tau. Ya. Rezeki tak sama. Ya. Tapi orang mukmin tak ada jealous. Kenapa tak jealous Ustaz? Sebab yang besar tu bukan nikmat dunia, nikmat akhirat. Tuan-tuan, orang paling kaya dekat Masjid At-Taqwa ni, orang paling kaya dekat kampung Bukit Kapar ni adalah orang yang paling banyak mentaati Allah dengan ikhlas. Itulah orang paling kaya sekali. Ya. Sebab tu tuan-tuan jangan sibuk dengar kata orang. Oh, nak kaya kena ada rumah besar. Nak kaya kena ada kereta besar. Nak kaya kena gaji besar. Jangan dengar cakap orang, tak betul. Ya. Semua orang boleh bahagia dengan cara masing-masing. Nak sedap, ya, kena beli makanan sedap, mahal-mahal. Tak semesti. Beli sedap belum tentu sedap. Sebab sedap ni tuan-tuan bukan pada harga. Sedap ni pada lidah yang makan. Kalau Allah nak bagi sedap, ini dia. Sedaplah dia. Tuan-tuan demam. Tekaknya pahit, lidahnya pahit. Bagilah apa sedap pun tak sedap. Ya, yang bagi sedap siapa? Allah. Nikmat paling besar kat dunia ni iman Islam, yang 2 sehat. Sehat ni mahal. Banyak mana duit, kalau sakit tak guna. Banyak mana tanah, sakit tak guna. Banyak mana isteri, 4 orang, sakit, lumpuh, kelip-kelip mata je, tak boleh buat apa pun. Itu dia, terlantar kat hospital. Ya. Betul hadirin sekalian? Sebab itu duduk di dunia ni jangan banyak melihat dan jangan banyak mendengar.
melainkan daripada orang-orang soleh, orang-orang alim dan ahli zikir. Banyak dengar zikir-zikir, banyak dengar cadangan-cadangan daripada orang-orang alim, banyak duduk dengan orang-orang soleh. Kerana apa, jangan banyak mendengar dan banyak melihat perkara dunia. Sebab apa dia? Sebab mata yang melihat, dia akan sampai ke dalam hati. Dan dia tidak berhenti di situ, dia akan apa dia? Dia akan menyebabkan panjang angan-angan. Tuan-tuan tengok showroom tadi, kereta BMW, tuan-tuan sembayang nanti, dia akan masuk terbayang. Kalau naik BMW bawa rumah pak mertua ni, senyum sampai ke telinga. Itu dia. Dia bukan berhenti kat situ, dia akan bawa. Betul tak? Ya, jangan banyak melihat dan jangan banyak mendengar. Duduk kedai kopi, jangan duduk lama-lama. Dengar haji tu tanah, dapat tanah. Dia dia. Oh, dia baru duduk sini dah dapat tanah. Kita yang orang asal tak dapat tanah. Itu dia. Dia lain lah, dia lompat parti contoh. Bukan kat sini tempat lain ya. Hadirin sekalian, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita banyak dengar harta orang banyak tu, dengar orang tu dia baru umur 20 dah ada simpanan 1 juta. Saya nak tanya depan saya, siapa dah ada simpanan 1 juta? Tuan-tuan kalau dengar orang ada simpanan 1 juta, untung tak? Kita kata untung kan? Untung dia umur 20 dah ada 1 juta. Tuan-tuan di sekalian, orang mukmin dia tak kata untung. Sebab nikmat ni tuan-tuan, ujian. Nikmat ni apa? Ujian. Kita hanya melihat ujian ni benda yang kita tak suka. Sakit gigi ujian, jatuh motor ujian, sehat ujian. Setiap saat sehat kena tanya depan Allah besok. Buat apa sehat? Muda ujian. Kita tengok seronoknya lah dia muda. Kan? Kalau boleh kita nak muda, betul tak? Kita nak muda je, tak nak tua-tua. Seronoknya jadi orang muda, kuat. Sembayang pun kuat, nak pergi umrah pun senang, nak pergi haji pun senang. Sehat dia tu ujian. Besok Allah Ta'ala tanya. Macam tu orang banyak duit. Seronoknya lah dia banyak duit. Ya. Setiap sen dia kena tanya depan Allah Ta'ala besok. Lagi banyak kena tanya. Seronoknya lah dia banyak ilmu, senang. Kita ni kalau berbanyak ilmu macam dia, lagi banyak ilmu, lagi banyak kena tanya depan Allah Ta'ala besok. Apa yang diamalkannya. Maknanya tuan-tuan, hidup ni semua ujian. Siapa lagi dapat banyak, lagi banyak ujian. Kita tengok orang tu dapat banyak ujian. Orang hilang 1 juta. Bagus ke tak bagus? Macam nak bunuh diri tuan-tuan. Tapi kalau orang belajar tentang hikmah, belajar tentang sabar, belajar tentang redha, dia cakap Alhamdulillah. Mula-mula macam nak bunuh diri. Datang ceramah, balik tu, Alhamdulillah hilang 1 juta. Kenapa Ji? Hilang 1 juta, cakap Alhamdulillah. Baru saya tahu harta saya ni besok mati kena audit depan Allah. Yang sepatutnya 1 juta tu besok kena tanya depan Allah. Dekat bebanan pundak saya, harta tu orang dah rembat, dah curi, dah dipindahkan dekat orang yang merompak, besok dia pula kena tanya depan Allah. Maknanya 1 juta saya tak perlu kena tanya dah. Sayangnya Allah kat saya, kalau saya mati tak tahulah saya ni boleh jawab ke tak boleh jawab 1 juta tu. Sayangnya Allah ambil sebelum saya mati. Nampak? Hilang 1 juta, Alhamdulillah sempat dengar kuliah. Sempat sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Saya nak tanya, siapa dekat depan saya ada tanah 200 ekar? Siapa ada tanah besar negeri Selangor? Tuan-tuan, 2 rakaat sebelum subuh, pahala lebih baik dunia dan seisinya. Allah. Selama ni ada 1 juta, 2 rakaat sebelum subuh tak boleh buat. Hilang angan-angan, hilang tamak. Nak tamak apa dah tak ada harta dah. Tamak ni apa dia? Tamak maksudnya merasa kurang meskipun banyak. Itu masuk tamak. Walaupun dah banyak tapi terasa kurang. Betul hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Apapun yang berlaku dalam hidup ni jangan kita letakkan buruk. Kita tak tahu kadang-kadang yang buruk tu sebenarnya baik, yang baik belum tentu buruk. Jadi macam mana berpada-pada. Bila dapat nikmat jangan suka sangat,
bila diuji jangan sedih sangat. Kerana kita tak tahu ya perancangan Allah itu bagaimana. Ada sebuah kisah. Ada seorang yang mana dia ada seekor kuda di padang pasir. Tiba-tiba kudanya hilang. Dia pun sedih lah. Tapi taklah sedih sangat, biasa je. Kuda ni kalau hilang, dia tak macam hilang ayam dengan kucing. Ayam kucing, dia tak boleh lari jauh. Dia lapor, dia patah balik. Tapi kuda, dia boleh berdikari. Dia boleh pergi jauh. Dan dia boleh berdikari. Maka jiran dia pun tanya, jiran dia kata, takziah lah. Awak punya kuda hilang. Jadi, empunya kuda ni kata, kenapa awak cakap takziah? Mana awak tahu hilang kuda ni tak bagus? Itu dia. Selang beberapa hari, kuda tu patah balik semula. Tapi bukan seekor. Dia bawa kawanan kuda. Itu dia. Jadi banyak pula. Jiran pun datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak kuda kamu ya. Tahniah lah. Itu dia. Banyak kuda dia. Dia kata kenapa cakap tahniah? Mana awak tahu baik kuda saya ni banyak bagus? Ya. Kemudian anak dia pun bila dah banyak kuda bermain dengan kuda. Naik kuda, tunggang kuda. Nak dijadikan cerita, anak dia remaja jatuh, kaki patah. Jiran pun datang lagi, menyebuk je jiran dia. Ya, takziah lah. Kaki anak awak patah. Lepas tu dia kata, mana awak tahu kaki anak saya ni patah tak bagus? Ni dia. Lepas tu selang beberapa hari, raja mengumumkan untuk mencari pemuda-pemuda untuk pergi perang. Lalu apa dia? Lalu anak yang si mempunyai kuda ni tak terpilih. Sebab apa dia? Tak cukup sifat. Sebab apa? Kaki patah. Ni dia. Akhirnya tak dapat pergi perang. Ditakdirkan Allah, semua yang pergi perang mati. Jiran pun datang lagi. Jiran kata, nasib baik anak kau tak terpilih. Kalau tak anak-anak kau pun mati. Bapak tu dia kata, mana kau tahu anak aku tak pergi perang, benda tu tak bagus. Apa kesimpulan daripada cerita ni? Maknanya apa pun yang berlaku dalam hidup ni, jangan kita kata tak baik dulu. Ni accident tak baik. Ya, ni bila mati tak baik. Ni tak baik. Siapa kita? Sebab kita tak tahu kadang ada hikmah yang banyak. Ada orang kehilangan mak ayah menjadi satu titik tolak untuk dia berubah. Alhamdulillah dah jadi ahli masjid. Kita ni tuan-tuan sementara nak boleh pergi masjid, zaman-zaman kita, zaman-zaman ya, naik motor, kapcai ke benda, Vespa apa semua, kita ada zaman-zaman kita kan. Setiap orang ada starting point dia, ada cerita dia, sebab apa dia boleh kembali. Tu dia. Ada yang mungkin sebab bermula dengan kematian mak ayah. Ada yang bermula dengan, adalah kemalangan. Ya. Ada cerita, seorang ni dia kemalangan, kakinya patah, duduk di dalam hospital bertahun-tahun, sampai 2 tahun tak silap. Orang lain masuk keluar, dia masuk tak keluar-keluar, lama dah. Bila ada orang melawat, ada syekh melawat, dia kata sabar. Jadi budak tu kata, kenapa cakap sabar kat saya? Patutnya kena cakap bersyukur. Kenapa bersyukur? Untuk makluman Tuan Syekh, saya 2 tahun dekat sini berjaya hafal 30 juzuk Al-Quran. Kalau kaki saya tak patah, tak tahulah saya boleh katam ke tak katam 30 juzuk Al-Quran. Nampak? Itu tadi sekalian, dalam hidup ni, apa pun berlaku, jangan kita cepat melatah. Betul, orang yang cepat redha dengan ketetapan Allah, bila apa pun berlaku, Haji, itu rambutannya dimakan ketek. Ya sudahlah, bukan rezeki saya. Kadang yang mencerita tu, kadang over sangat. Seolah-olah satu pokok dimakan. Bila tengok, berapa ulas je pun. Tu dia. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia cepat reda, dia cepat redha. Ji, anak Haji kemalangan depan tu. Oh ya ke? Kejap lagi ambulan datang ambil lah. Dia tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang tenang begini sebab apa dia? Dia percaya apa pun yang Allah Ta'ala tetapkan baik. Itu dia. Ya.
Orang mukmin ni tuan-tuan, dia cepat belajar. Macam kita dulu kan belum kahwin. Bila mana kita belum kahwin, dengan kita dah kahwin, ataupun kita kahwin, dengan kita ada anak, dengan belum anak, semua tu lain tak? Lain. Sama ke tak sama masa kita ada gigi dengan tak ada gigi? Lain. Tapi orang mukmin cepat belajar. Walaupun dia tak ada gigi, dia boleh senyum, dia boleh gembira, dia boleh bergurau dengan budak-budak. Dia keluarkan gigi dia, cak ada gigi, cak tak ada gigi, hilang. Budak tu pun gelak. Contoh kan, dia boleh gembira dengan walaupun dia tak ada gigi tu. Kan orang yang tak ada gigi tu kan boleh tanggalkan gigi dia kan. Dia pun cak ada gigi, cak tak ada gigi, tu kan. Ya, maknanya seseorang mukmin yang redha dengan ketentuan Allah, dia boleh cepat terima keputusan Allah dengan baik. Sehingga contoh orang yang mana dah lama tak boleh pergi masjid, teringin nak pergi masjid, tapi akhirnya dia selesa dengan dia boleh tengok kuliah online saja. Contoh seperti orang yang mana apa dia teringin nak sembahyang berdiri, tapi dia terpaksa sembahyang duduk. Tapi bila dah hari-hari sembahyang duduk, dia rasa selesa dengan sembahyang duduk tu. Senang duduk, orang lain kena berdiri. Contohnya dah. Mana orang mukmin itu tadi sekalian, apa pun ketentuan Allah, dia akan cuba belajar. Dan dia cepat belajar, dan dia cepat terima. Macam kita dulu, normalisasi apa yang zaman norma baru, kena pakai face mask. Cepat je belajar, betul tak? Semua nak tak nak, suka tak suka, pakai. Mula-mula tu pakai seminit dua dah rasa kepam dekat pernafasan gitu, dah macam dah lemas. Tapi elok je pakai dah sekarang. Contoh kan? Ya, kerana orang mukmin ni sekalian, dia mudah belajar. Dia mudah sebab orang mukmin dia tidak apa dia tidak banyak memberontak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kerana dalam hidup ni hadirin sekalian, kita kena ikut Allah ke Allah kena ikut kita? Kita kena ikut Allah. Apa pun yang Allah Ta'ala nak. Kerana dalam hidup ni bukan macam apa yang kita nak. 3 yang Allah Ta'ala tak janji dalam hidup. Nombor 1, umur yang panjang. Walaupun semua nak umur panjang tak? Mana ada yang nak mati malam ni? Betul tak? Semua nak umur panjang. Yang kedua, Allah Ta'ala tak janjikan hidup ni indah-indah. Ada je masalah. Hari ni ada masalah tak? Ada kan? Ada masalah. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak janjikan apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita minta, mesti dapat. Macam-macam ni kita. Karang-karangnya harap tukar rumah baru. Ya, karang-karangnya harap apa? Ada ni keinginan-keinginan. Tapi bukan semua orang dapat. Ada yang sebelum pencen dah buat rumah kat kampung, tak sempat pencen meninggal ramai. Ya, buat rumah. Ji, mana? Lama tak nampak. Saya tengah buat rumah ni kat kampung. Dekat mana? Dekat Bukit Kapar. Ya. Waktu nak pencen, tambah lagi 2 tahun. Lepas tu, tak sempat pencen, meninggal. Tak sempat duduk. Ramai macam tu, tuan-tuan. Inilah kehidupan. Ya. Lepas tu, siapa kejar dunia, dia akan kecewa. Siapa kejar akhirat, dia tak pernah kecewa. Sebab apa dia? Kejar akhirat tak pernah rugi. Tuan-tuan baca Quran rugi tak? Dengan kuliah rugi tak? Tak rugi. Ya. Terlepas dunia, tuan-tuan, hari ni ya, ada makan-makan. Tapi kita tak dapat makan. Meninggal. Rugi tak? Tak rugi. Boleh makan dekat syurga. Contoh orang puasa. Dia sahur. Tapi tak sempat buka, meninggal. Rugi tak? Tak rugi. Nanti dia berbuka puasa di syurga. Tapi kalau dunia. Tapi kalau akhirat. Ada kuliah, tak datang. Ada duha, tak solat duha. Boleh puasa, tak puasa. Boleh sedekah, tak sedekah. Mati hari ni. Rugi tak? Rugi. Lepas tu tuan-tuan di sekalian, dunia ni kalau tuan-tuan tak dapat, tak rugi apalah. Tuan-tuan tak jadi ketua kampung.
Tuan-tuan nak sangat jadi ketua kampung, tapi tak dilantik-lantik. Aku ni tak handsome ke asal tak dilantik? Kalau mati tak rugi apa pun. Contoh ya, ketua kampung kat sini jangan marah. Saya bagi contoh je. Ya. Tuan tak, kita nak jadi apa contoh? Ya, kita nak dapat datuk. Kita banyak berjasa ni. Pasal saya tak dipanggil-panggil dengan sultan. Patutnya saya ni dipanggil lah, banyak jasa dah. Kalau mati tak dapat pangkat datuk, rugi tak? Tak rugi. Tapi mati tak dapat pangkat takwa, rugi tuan-tuan. Sebab tu bulan Ramadan ni, la'allakum tattaqun, ya, mudah-mudahan kita dapat cop takwa. Itu yang mahal. Sebab dunia ni apa pun title, apa pun jawatan, mati tinggal. Tak rugi apa pun. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita. Kita akan rehat dahulu untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Apakah sumber yang menyebabkan kita mudah dekat dengan Allah? Nombor satu adalah ujian. Sebab itu, bila mana Allah Ta'ala sayang pada seorang, Allah Ta'ala berikan ujian yang banyak. Supaya hilang tempat bergantung kepada makhluk. Kalau dia sangka yang boleh tolong dia duit, sampai masa duit pun tak boleh tolong dia. Doktor, bolehlah sembuhkan ayah saya. Berapa juta pun saya boleh bagi. Minta maaf, ayah kamu ni mengikut kepakaran doktor, kami tak boleh tolong dah. Bawa balik, doa pada Allah, mudah-mudahan ada keajaiban. Nampak? Kalau kita bergantung harap pada anak, akan sampai masa anak pun dah tak boleh harap. Berapa ramai kawan-kawan kita yang duduk di rumah orang tua-tua, bukan tak ada anak, anak ramai. Ji anak berapa? 8. Mana anak? Anak tak boleh harap. Ada dia. Siapa yang letakkan bergantung pada kawan, sampai masa macam tu juga. Kawan pun tak boleh nak harap dah. Masing-masing sibuk. Ada yang dah meninggal, tinggal batu nisan. Ya. Sengaja Allah Ta'ala cabut pengharapan. Kalau kita harapkan sehat, sampai masa kita pun dah bukan boleh sehat selamanya. Sampai masa sakit pun datang. Kalau kita biasa harap suami, sampai masa suami kita meninggal dunia. Harap isteri, isteri meninggal dunia. Allah akan cabut satu demi satu pergantungan kita pada makhluk supaya kita total letakkan pergantungan kepada Allah. Contoh mudah, Palestin. Palestin ni tuan-tuan nak minta harap kat siapa? Satu dunia membuta, membisu. Bacul, betul tak? Mudahnya. Tak boleh nak tolong. Ya? Negara-negara Arab yang besar-besar, yang kaya-kaya, yang minyaknya banyak, sumber minyaknya banyak. Kerdil di hadapan kuasa Amerika. Ada dia. Siap boleh berjabat tangan lagi dengan Israel. Ya. Jadi orang Palestin nak harap kat siapa? Nak minta tolong siapa? Nak minta tolong kat orang Arab, kawan-kawan dia kanan kiri pun tak boleh nak harap. Ya. Adalah sedikit makanan daripada kita, sampai dekat sana, ada yang menggunakan airdrop melalui udara. Lepas pun dia apa yang terjun, lepas tu dia lepaskan, lepas tu dia pun jatuh. Tu makanan. Berkumpul saja, kena bom. Macam mana? Pergi, mati. Tak pergi pun, mati. Tak pergi, lapar. Berapa hari tak makan? Makanan ada depan mata. Pergi, kena bom. Duduk situ pun, kena bom. Nak minta tolong siapa? Nak harap siapa? Nak call siapa? Kalau sakit, nak pergi hospital mana? Kalau nak ambil uduk, nak pakai air apa? Kalau lapar, nak makan apa? Allah putuskan semua pengharapan supaya total meletakkan pengharapan kepada Allah. Sehingga ada anak kecil di interview, dia kata, saya lebih suka syahid. Kenapa dia? Kerana di depan saya, kerana saya tahu di syurga tu saya dengar banyak makanan. Di dunia ni tak ada makanan. Jadi kalau saya syahid, saya dapat makan kat syurga. Ni budak kecil. Kenapa nak syahid? Dia kata sebab saya dengar dekat syurga banyak makanan. Orang lapar. Tuan-tuan puasa sehari pun lapar tuan-tuan. Itu berbuka. Ni bayangkan. Ada orang tanya fatwa dekat ulama Arab Saudi.
Wahai Syekh, saya nak tanya hukum. Apa hukumnya kalau saya puasa, tak sahur dan tak berbuka sebab tak ada makanan? Allahu Akbar. Kita Malaysia tuan-tuan, tengok berbuka puasa nanti berapa jenis. Air berapa color. Macam-macam, cendol lah. Itu yang kadang-kadang rokok terkeluar cendol. Kewargen, blending. Ya. Pastikan bulan puasa ni kita punya kilo turun, bukan bertambah. Itu maknanya betul-betul puasa. Ini sebulan puasa naik 10 kilo. Confuse kita. Puasa ke tak ni? Sebab apa dia? Bulan Ramadan ni pesta makan Malaysia. Semua makanan akan jumpa, kita boleh jumpa. Pergi bazar, yang setahun punya kuih tak jumpa, tuan-tuan akan jumpa bulan Ramadan. Kita beli, nanti anak beli, cucu beli, penuh atas meja. Nampak? Lepas tu bulan puasa nanti tuan-tuan berpada-pada untuk makan. Sebab bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan ibadah? Tak betul. Bulan puasa bukan bulan ibadah. Bulan puasa bukan bulan Al-Quran. Bulan puasa bukan bulan sedekah. Habis itu bulan apa? Bulan puasa, bulan tambah Al-Quran, tambah sedekah, tambah amal. Bulan kena tambah. Sebab Quran memang kena baca tiap-tiap bulan. Sedekah memang kena sedekah tiap-tiap bulan. Bukan bulan puasa je sedekah. Tapi bulan Ramadan bulan tambah. Sebab bulan Ramadan bulan Allah nak tambah pahala. Allah akan ganda-gandakan pahala kita. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.